berapa malaikat yang wajib diketahui? Kita belajar daripada darjah 1 ilmu fardu ain lagi dalam buku tauhid. Subhanallah, 10 sahaja malaikat yang wajib diketahui. Itu pun kalau tanya-tanya ibu-ibu sekarang ni, kita nak buat kuis. Ustazah hadiah sebiji kurma daripada Mekah, siapa dapat jawapan? Sebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui. Alamak, dah mula dah garuk kepala kan sahabat. Kalau kita hafal Israfil, Mikail, contoh kan. Alamak, tugas dia apa? Sebab dulu kan kita hafal nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Jadi kena tanya cucu kita yang dihantar ke tadika-tadika Islam, yang ustaz-ustazahnya mengajar nasyid nama-nama malaikat. Kita pun dengar, oh nasib baik cucu aku nasyid hari-hari, barulah aku boleh hafal. Kalau tidak, tak hafal, muslimat dirahmati Allah. Tak payah khabar kat orang lah. Kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kan itu pun kita tak ingat. Januari, Februari, Mac sampai Disember hafal. Wah, saya nak kahwinkan anak Ogos nanti ustazah. Saya nak pergi holiday Disember, hafal. Tapi kalau bulan Islam tak hafal. Nyanyi baru hafal. Allah teruk benar kita muslimat. Surah Al-Quran 114, lagilah banyak. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idatul An'amul A'raf. Barulah lepas surah Al-An'am, surah Al-A'raf. Kalau tak dinasyidkan, Ustazah Zai pun ke laut. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Subhanallah tu 114 nama surah. 10 nama malaikat pun kita tak lepas. Allahu Akbar. Teruknya kita ni. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak sebut malaikat Allah sebenarnya bukan hanya 10 itu, tapi tak terhitung. Kalaulah kata dulu kita faham raqib, kanan, atid, kiri, itu je. Rupanya bila Ustazah Zai jumpa dalam banyak kitab, lah, setiap ruas jari ni ada malaikat jaga. Lubang telinga bayi yang tak masuk ulat gonggok diletak atas lantai itu sebab ada malaikat jaga. Masya Allah, banyaknya. Berapa banyak Allah hantarkan bala tenteranya di atas muka bumi Allah. So kita nak lari daripada mana? Ustazah hati-hati masuk Masjid Mardiah ada CCTV. Ruang mana kak? Ruang itulah tempat solat tu. Dalam tandas ada CCTV. Agak-agak lah Ustazah tandas ada tak CCTV. Tapi malaikat Allah muslimat di mana-mana. Kalau blackout Masjid Mardiah, CCTV boleh berfungsi. Kan kalau ada orang potong wayar dia boleh berfungsi? Tak. Tapi CCTV Allah malaikat ni kita tak boleh lari. Jadi setiap kerdipan mata, setiap helaan nafas, malaikat mana yang sedang mencatat aku? Malaikat yang tengok aku buat baik atau malaikat yang buat aku jahat? Ni rasa ini kita nak hadirkan pada diri kita. Jadi kalau api itu setiap julangannya ada yang menjaga, satu julangan itu adalah 70,000 malaikat. Itu sebab kita ada pernah dengar hadis sahabat, kalau kita pergi ziarah orang sakit kan, jangan kita bercakap benda-benda yang tak bagus, sebab perjalanan kita sampai kita bertemu dengan si sakit itu, perjalanan kita diiringi oleh 70,000 malaikat. Kan orang bila dah dengar macam tu, sahabat-sahabat rahmati Allah, betul ke tidak ni Ustazah? Jawapannya, muslimat dirahmati Allah, terkadang perkara-perkara yang ada dalam fadail a'mal. Kan kita belajar macam mana kalau kita buat ni dapat fadilat ini, buat ni dapat fadilat ini. Sebenarnya ini memotivasikan kita untuk beramal. Tapi orang yang dah maqam istiqamah dalam amal, dia dah lupa dah. Oh kalau ziarah orang sakit 70,000 malaikat mengiringi, dia dah lupa. Yang dia tahu dia nak ziarah orang sakit. Yang dia tahu dia ziarah orang sakit, Allah suka, Nabi suka. Yang dia tahu ziarah orang sakit, balik dia dapat sikit keinsafan. Ni bukan lagi untuk dapat 70,000 malaikat mengaminkan doa. Yang sibuk Google fadilat ziarah orang sakit tu sebab dia belum istiqamah lagi. Sekian dia maklumkan. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi duk sibuk, oh bukan hadis sahih ni rupanya. Tak payah ziarah lah sebab bukan hadis sahih. Kalau kita faham ziarah orang sakit tu sunnah Nabi SAW, Allah pasti bagi ganjaran. Kita tak heran dah 70,000 malaikat mengiringi tu hadis sahih ataupun tidak. Muslimat duduk hantarlah video, hantarlah keratan-keratan apa, hantar kat WhatsApp Ustazah. Kenapa Ustazah tak buka? Memang tak sempat nak buka. Akak cerita je ni cakap pasal apa? Betul ke Ustazah kalau kita buat macam ni fadilat ni gini? Entahlah kak, saya nak jawab pun tak tahu. Benda tu baik ke tidak? Baiklah Ustazah, buatlah, tak payah banyak cakap. Tapi malaikat yang mengiringi kita 70,000 ke 80,000? Demamlah kita, memang tak buat sampai bila-bila muslimat. Jadi jawapannya Allah bagi akal. Kita bukan tak boleh fikir mana yang baik. Kalau akak sakit, akak suka tak orang datang ziarah? Suka.
Sahabat dirahmati Allah. Jadi begitulah juga orang sakit. Jadi Masya Allah, tabarakallah, semoga kita punya jiwa buat apa pun kerana Allah, lillah, tak peduli dah. Ada imbuhan, balasan tak nampak di sini, sekurang-kurangnya dipermudahkan laluan aku ke syurga. Ini istiqamah. Okay, jadi nak dapat istiqamah ni kena buat dulu. Jangan tengok fadilat dulu, sebab kita mengimani Allah yang akan beri ganjaran, bukan mana-mana manusia pun. Jadi agak-agaklah muslimat dirahmati Allah, kalau satu julangan api 70,000 malaikat yang jaga, agak-agak boleh lari ke daripada kawah api neraka tu. Memang tak lah. Sebab tu ada ayat Quran yang saya selalu bergetar jiwa bila baca, mustahilnya seorang yang dihumban dalam neraka nak keluar daripada neraka itu seperti seekor unta nak masuk ke dalam lubang jarum. Cuba kita bayangkan, seekor unta nak masuk ke dalam lubang jarum. Gila punya perumpamaan. Mana ada ustazah? Memang begitulah mustahilnya seorang yang sudah dinerakakan boleh keluar daripada neraka. Cukup menggetarkan jiwa. Aku nak kona tang mana lagi ya Allah? Kan? Kawah api neraka tu, bawahnya bertutup, kiri kanannya bertutup, atas je bertutup. Alah boleh keluar ikut tepi lah. Ada je jalan nanti. Takkan boleh. Sebab Quran dah cakap macam tu.